Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Insyaallah kita nasyid akidah untuk sebelum mula. Senang je. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Lepas tu la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ikut saya dulu pelan. Bismillah. La ilaha illallah. Ikut saya belakang. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Itu je. Tulang dia kali. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ini ada juga tak ada mendapat. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Lancar tu nanti kita tukar ada satu riwayat. Ada kata yang tu riwayat hadis. Dia guna lafaz tak guna ahad tapi guna syai'. Nanti bagi boleh tu tukar insya-Allah. Ketukar tambah 3 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi tarina. Adapun dalil tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Firman Allah Ta'ala huwal awwalu, artinya dialah, maksud dia itu Allah lah yang pertama. Allah dia yang pertama, tiada berpermulaan adanya itu. Dan lagi firman-Nya wa ma nahnu bimasbuqin. InsyaAllah kita nak sambung ni, nak meneruskan bicara mengenai sifat salbiah. Dasar kita dah bicara takrif dia, kenapa nama panggil salbiah, nama lain dia adamiyah. Fungsi dia menafikan perkara tak layak pada Allah Ta'ala. Jadi mula tu qidam dengan makna tak ada awal. Jadi makna dah selesai. Dia nak berdalil dengan dalil nakliyah ni. Firman Allah Ta'ala huwal awal. Okay. Ni ayat Quran lah. Surah wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Suratul Hasyri. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Antara asmaul husna ni adalah wal awwal wal akhir. Allah Taala dialah awal, dialah akhir. Apa makna awal? Itulah. Jadi kalau tengok bahasa sikit bahasa Arab, sambil-sambil tu belajar pilah kaedah bahasa Arab. Huwa tu i'rab jadi mubtada, dia dhamir. Terjemahannya dialah. He is. Itulah dalam bahasa mutih. Huwa tu he. Kalau she
Hiya saja belajar bahasa Arab. Huwa. Dan kaedah bahasa Arab bila ganti nama macam ni, dia menunjukkan makna makrifah khas. Dan bila kata huwa tu mesti ada tempat rojak dhamir. Siapa huwa tu? Dia tu siapa? Sini tak ada tempat lain, dia ni Allah. Dan bila sebut dia Allah tu rojak pada siapa? Pada zat Allah. Sebut Allah tu nama dia. Huwa ni ganti nama diri yang ketiga, maksudnya dia. Allah ni dialah awalu, adalah yang awal. Kalau i'rab tu mubtada ni khabar, al awalu khabar bagi huwa, subjek predikat. Ni predikat lah, benda cerita. Lepas huwa tu benda je, nak cerita apa? Awalu, Allah dialah yang awal. Itu sekali lalu. Dan kaedah bahasa, kaedah balaghah, ilmu apa dia sebut tu, kesusastraan Arab, ilmu sastra Arab ni, mubalaghah Arab, bila huwa tu mubtada' ma'rifah, khabar pun ma'rifah, dua-dua ma'rifah ni dia ada makna hasri istilah. Makna hasri ni maksudnya dia ada makna pengkhususan, dia makna mahdud, tertentu, khas. Jadi apa makna huwal awalu? Allah Ta'ala ni dia jualah yang awal, tak ada siapa kongsi dengan dia. Sambung nanti huwal awalu wal akhiru, dan dia jualah yang akhir. Okay, lafaz Quran ni tu. Apa makna awal? Tak ada mula. Yang ni yang kalau kita tengok ada kisah Imam Abu Hanifah dengan Dahri, antara soalan yang ditanya oleh Dahri, dia pakai ayat Quran. Dia kata Allah Ta'ala ni huwal awwal wal akhir, siapa sebelum Allah Ta'ala, siapa selepas Allah Ta'ala. Pasal Allah huwal awal, dia lah akhir. Inilah kesalahan faham Al-Quran secara tekstual, faham cara literal, faham cara terjemah word by word. Dia fahamnya tu. Dia kata Allah Ta'ala dia lah awal, dia lah akhir. Dahri faham, dan fahaman sesat faham Allah awal ni maksudnya Allah tak ada, lepas tu dia lah mula-mula ada, dia akhir maksudnya makhluk ni semuanya binasa, last sekali binasa Allah Ta'ala, dia lah akhir sekali. Jadi dia datanglah soalan, dia kata apa? Siapa sebelum Allah, siapa selepas Allah? Dan Allah huwal awalu wal akhir. Macam mana jawab? Kalau kita ada kuasa lempang aja. Pasal apa? Merepet. Apa perlu disoal gitu kan? Tapi kena bagi jawapan. Antara kisah masyhur sebut ulama, kisah Imam Abu Hanifah tu yang kat tangan dia, wal awalu wal akhir. Ni apa? Tangan. Ada apa ni? Jari. Ni ibu apa? Ibu jari. Ni kelingking. Yang ni lah awal, yang ni akhir. Setuju? Setuju. Ibu jari awal. Betul awal. Siapa sebelum ibu jari? Jawab. Nak bagi betul kepala otak orang ni kadang kena bentuk macam tu. Tak semestinya jawab soalan dengan jawapan, tapi antara kaedah jawab adalah dengan soalan balik, baru dia berakhir sikit. Ini tanya, ni ibu jari, ni awal, ni akhir. Setuju? Setuju. Okey, baik, ni awal. Siapa sebelum awal? Mana ada jari sebelum ibu jari? Okey, siapa selepas akhir? Mana ada akhir? Itulah mana awal dan akhir. Awal ni tak ada apa sebelum dia, akhir tak ada siapa selepas dia. Itulah mana awal dan akhir. Jadi awal mana apa? Laisa qablahu syai'. Itu la ilaha illallah qabla kulli ahad. Qabla ahad, dialah ahad, dan dialah awal. Itulah awal. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Maksudnya lepas kulli ahad, ba'da ahad ni dialah. Kulli ahad ni selepas semua ni siapa? Allah. Apa nak? Itulah akhir. Jadi apa makna awal? Dia qadim. Apa makna akhir? Al-baqi, baqa. Okay, siap.
Itulah mana awal dan akhir. Bukan awal ni mula-mula tak ada, lepas tu ada. Subhanallah. Faham je tu salah. Jaga kalau tak mengaji memang ada keberangkalian untuk faham Allah sedia tu macam tu. Walaupun kidam sedia, ada orang faham sedia itu sedia dengan sendirinya, dengan mana asal tak ada, Allah Ta'ala ada dengan sendiri. Maksudnya Allah daripada tak ada, lepas tu ada sendiri, seolah-olah dialah buat diri dia. Fahamnya tu kafir, tanpa khilaf ulama. Pasal salah fahamnya tu. Walaupun tengok simple aja, berakidah jaga sikit. Pasal walaupun perkara yang kecil, tapi kalau yang tu adalah merupakan kesalahan besar dalam akidah, apatah lagi istilah syai' ma'lum fid din bid darurah. Bab kidam ni syai' ma'lum fid din bid darurah kalau ikut. Habis tak faham, bahaya. Yang ni CP kalau rukun imam 6 tolak 1 kosong kali apa? Isu ni tangsirlah wal awalu wal akhir. Okey. Yang tu yang dia kata, apa makna awal? Terjemah dia, dialah yang pertama. Apa makna pertama? Tiada berpermulaan. Itu maksud dia. Jadi awal dengan mana? Laisa qablahu syai'. Siap. Contoh hafal lagu tu, dapat satu huraian pada kidam, dapat satu faham pada baqa'. Tiada berpermulaan adanya itu, dan lagi firman-Nya. Okey. Ayat Quran juga, wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya, dan tiadalah kami ni, kata Allah Taala, dengan didahulu orang lain. Tidaklah kami ni didahulukan. Wa ma nahnu bimasbuqin. Wa ma nahnu masbuqin. Kami tidaklah didahului. Murad kami sini Allah gunakan nahnu tu muazzim nafsah. Yang tu tak apa jelas, tanya saya rasa saya ada pernah cerita tu, kalau faham tu muncul lah. Maksud kami tu bukan menunjukkan Allah ramai, subhanallah. Pasal ini kaedah bahasa. Yang nak faham Quran tak boleh faham dengan hanya semata-mata bahasa terjemah word by word. Satu kalau orang yang sesat akidah ni, dia kata Ar-Rahman alal arsy istawa, tu dia faham Allah tak arah. Baik, kalau kita aku nak tanya gini, kalau kata kan ada ayat Quran Ar-Rahman alal arsy istawa, tu dalil Allah doa tak arah kan? Kalau gitu Allah Ta'ala ni satu ke banyak? Ya. Kalau dia satu, tak betul. Allah Ta'ala banyak. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan. Jadi Allah Ta'ala banyak, bukan satu. Ni kaedah kelahi ya, kaedah kelahi. Ayat Quran, wa ma nahnu bimasbuqin, tidaklah kami didahului oleh sesiapa pun. Allah Ta'ala kata tidaklah kami didahului oleh siapa pun. Kau jawab dulu. Kalau dia boleh jawab tak apa. Kata dia, nahnu tu muazzim nafsah. Oh, pandai pula engkau ni. Yang ke bodoh. Okey. Ubuh yang tu dulu. Kalau dia boleh jawab, okey. Kalau dia kata saya tak pandai bahasa Arab, astaghfirullah rabbi. Padahal bengong ngaji tak faham. Arab pun tak kerti. Tak ada guna sembang dengan kau. Kau bodoh. Tak ada guna kelahi. Kau bukan ahli untuk berbahas. Satu Imam Ghazali kata, kalau aku kelahi dengan 1000 orang, 1000 orang alim, semua akan mengakui benarnya hujah aku. Tapi kalau aku kelahi dengan bodoh habis bodoh ni, aku cerita apa pun semua dia kata aku kalah, dia menang. Kau lah tu. Oh, bubuh itu. Kasarnya. Carilah uslub lembut sikit. Saya punya uslub kasar gitu lah. Tambah tengah barat, kalau keluar ayat gitu je, mengkong-kong je. Demo pun bubuh ayat Al-Fadil Ustaz. Sedap lah depan kita Al-Fadil Ustaz, munafik. Sedap ayat itu. Nak munafik pun depan kita, konon menghormati orang yang duduk depan ya. Macam ada lah orang tu duduk jawab begini, Al-Fadil Ustaz, Al-Fadil Ustaz mengatakan begini. Belakang ni disebut jebuk mulut itu ya. Ada munafik, berlakon pandai. Kita tak ada, saya tak ada berlakon-berlakon itu. Kalau aku tak suka, aku buat aku muka tak suka dengan kau. Tak ada berlakon-berlakon depan kau nak buat muka cantik, molek, manis, tak pasal. Kita tengoklah rupa saya kelahi dengan kawan tu.
Tengok muka saya macam mana. Itu mungkin saya kot saya tahan juga tu. Saya betul saya cakap. Tuan tengok muka saya dalam majlis tu. Tu saya tahan gila macam tu. Kalau orang biasa tengok saya ngajar memang dia tahu. Kenapa Ustaz lembut sangat malam tu? Kau tak tahu aku terbakar dalam tu. Orang biasa tengok saya ngajar, orang tahu saya macam perangai. Dia tak tahu kita duduk taram tu. Sikit itu. Sikitlah nak sebut kata mu'azzim nafsah. Nahnu tu dia adalah usul bahasa, bukan menunjukkan ramai, tapi dengan makna mu'azzim nafsah. Allah Ta'ala nak membesarkan, nak menunjukkan kehebatan diri dia, walaupun dia dia gunakan bahasa nahnu, kami. Bahkan bukan saja Allah Ta'ala gunakan uslub tu untuk ke dia. Ada dalam Quran kat seorang Nabi, yang ni yang ada dalam Quran lah. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata inna Ibrahim kana ummatan, kan? Nabi Ibrahim ni adalah inna Ibrahim kana ummatan wa ma kana minal musyrikin, ya. Inna Ibrahim kana ummatan wa ma kana minal musyrikin. Tu tengok ni. Syakiran li an'umi ijtabahu wa adahu la jalan mulut je sebut tu. Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim ni kana ummah. Nabi Ibrahim ni siapa? Nabi Ibrahim ni siapa? Seorang dia. Itu kenapa kata umat? Seolah-olah dia ni menepati satu umat. Nak menunjukkan besarnya martabat dia. Satu dapat martabat ulul azmi. Kalau Nabi Ibrahim umat, Nabi Muhammad SAW macam mana? Dia khairu ummah. Tu dia. Dia adalah Nabi yang menyebabkan dengan sebab dia, siapa mengikut dia jadi khairu ummah. Siap. Baik. Saja nak sebut kata ada uslub macam tu dalam bahasa. Jangan kata ke Allah Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala nak mentazimkan hamba dia, antaranya dia menggunakan Nabi Ibrahim walaupun seorang, ya, tapi menggunakan kata Nabi Ibrahim ni adalah umat. Siap. Itu uslub-uslub dalam bahasa lah untuk menunjukkan kehebatan seseorang ni, walaupun dia tapi gunakan bahasanya dia adalah seolah-olah dia menepati kedudukan yang ramai. Baik, wa ma nahnu bimasbuqin. Dan lagi hadis Nabi SAW, wa kana Allahu wahdahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Hadis ni ulangan daripada lepas. Kata dia artinya, dan adalah Allah Ta'ala itu seorang je. Dah cerita dah seorang itu, penjodoh bilang kan, tiada sertanya Allah Ta'ala ni sesuatu jua pun. Maksud tak ada sesuatu dengan dia ni, sama ada sekarang ni sesuatu dengan dia yang sama taraf dengan dia, atau sebelum tu ada sesuatu sebelum dia. Mana mungkin akan ada sesuatu sebelum Allah Ta'ala, pasal huwal awal. Itu nakli. Akli dia tak sebut lagi lah di sebab kita baca ni. Adapun dalil akli, dalil akli pula. Dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Pasal apa? Kaedah berfikir dia macam ni. Dalil akalnya dari kerana jikalau tiada ia bersifat kidam, nescaya adalah ia baru. Kalau dia tak kidam, dia hudus, dia hadis, dia baru. Apa baru? Dia ada permulaan. Bila ada permulaan, dia dicipta oleh sesuatu untuk dia ada. Kan dah mengepet dah. Jadi kalau kata dia tak kidam, tentu dia baru. Dan apabila jadi baru, pastilah berkehendak kepada yang membaharukan dia. Sedia maklum. Dan bila kata ada yang membaharukan dia, nescaya tetaplah daur dan tasasul. Akan jadilah satu kecelaruan berfikir yang dipanggil dalam bab ketuhanan ni. Kecelaruan bab ketuhanan, ada yang menjadikan Tuhan, sedangkan kita dah iktikad yang tu Tuhan, tapi Tuhan ni dijadikan oleh satu Tuhan lain.
ataupun ada sesuatu yang lain menjadikan dia. Kecelaruan berfikir dalam bab ketuhanan ini dipanggil daur dan tasalsul. Asal bahasa Arab daur ni apa? Berpusing. Itu asal terjemah. Tasalsul makna apa? Berantai-rantai. Salsala yusalsilu, salsalatan silsal. Tasalsul, bukan tersasul, tasalsul. Kita biasa dengar kalau baca hadis musalsal. Daur. Baik, daur ni apa? Daur ni andai kata ada dua, Tuhan satu dibawa oleh Tuhan dua, Tuhan dua dibawa oleh Tuhan satu, Tuhan satu dibawa oleh Tuhan dua. Macam ni dipanggil daur. Kalau 5, Tuhan satu dibawa oleh Tuhan dua, Tuhan dua dibawa oleh Tuhan tiga, Tuhan tiga dibawa oleh Tuhan empat, Tuhan empat dibawa oleh Tuhan lima, Tuhan lima dibawa oleh Tuhan satu. Itu dipanggil daur. Masih daur. Masih pusing balik, patah balik. Tasasul ni apa? Dia berantai. Sebelum dia menjadikan, berantai. Bila nihayah, dengan tak ada kesudahan, infinite. Tuhan ada, tapi berantai, tak tahu siapa kesudahannya. Tapi Tuhan ada. Tapi Tuhan tu, dia tu pula, sebelum dia ada yang menjadikan dia. Berantai lagi. Ini dipanggil tasalsul dan daur dalam bab ketuhanan merepet, tak masuk akal. Impossible tak mana? Satu, mana mungkin kalau kata daur tadi, mana mungkin Tuhan pertama dijadikan oleh Tuhan kedua, Tuhan kedua dijadikan oleh Tuhan pertama. Mana mungkin yang dijadi adalah juga yang menjadikan dia. Yang dijadi ada yang menjadi, yang menjadikan yang dijadi ini adalah yang dijadikan oleh yang yang kedua. Oh dia tu. Susah. Mepet. Itulah. Jadi dalil akal kena berfikir macam itulah sikit. Tu yang tutup guru kita kadang payah nak fikir Tuhan satu, Tuhan dua. Dia kata kalau buat misal, kalau telur dengan ayam ni keluarkan telur yang sama ni lah yang mengeluarkan ayam ni lah keluarkan telur tu. Itu siapa terror? Siapa dulu? Telur ke ayam? Telur pun bukan cerita telur biasa, ayam biasa tak. Telur yang menetaskan ayam yang mengeluarkan telur untuk telur tu keluarkan ayam yang keluarkan telur tu. Kan bercelaru orang fikir. Allah jalla subhanallah huwal awal. Ya. He is the beginning without beginning. He is the awal without beginning. Macam tu. Tak kena saya sebut hari tu. He is the beginning. He huwal awal without beginning. He is akhir without ending. Jadi kalau ada Tuhan satu, Tuhan mepet, subhanallah. Itu contoh daur. Itu contoh daur selapis je lah kan. Tuhan satu dua. Kalau daur banyak ni macam ni. Saya sebagai contoh je kan. Yang ni saya tak tunggu tak sebut tu. Yang ni ialah main sama budak-budak dulu. Tikus takut kucing, kucing takut anjing, anjing takut serigala, serigala takut rimau, rimau takut singa, singa takut beruang, beruang takut gajah, gajah takut tikus, tikus takut kucing. Siapa terror? Tak boleh. Tak. Macam ni yang pemikiran Daud. Tak. Itu cerita alam benda, alam binatang. Allah, Tuhan bukan macam ni. Tuhan ni is the one and only. Dia saja ilah. Yang lain semua makhluk. Kalau sebut kucing tu semua makhluk aja kan. Semua makhluk. Ayam tu cuma nak tunjuk yang kalau bab ketuhanan, kalau dipikir macam ni bercelaru. Subhanallah. Itu Allah duduk atas arah. Allah jadi ke arah, Allah duduk di arah. Sebelum arah, Allah bukan duduk, bukan berhajat pada arah, bukan duduk di arah. Memang bukan. Subhanallah. Tak ada ayat yang khas dengan makna duduk. Istawa dengan makna duduk. Saja semua tu. Tu pahaman sesat gila tu, jaga tu. Cuma lah pahaman sesat ni dia kena jaga berhati-hati macam ni. Macam apa? Bila pahaman sesat ni dah tersebar, benda sesat pun dia akan jadi hak.
Orang sembah tokong mesti ke? Itu macam betul je pasal banyak tokong, banyak kuih-kuih, banyak orang Kristian betul, Yahudi betul, tak betul apa ramai, mudah. Besar banyak. Lepas tu tengok dia orang punya pengorbanan kepada Tuhan dia, tokong dia lagi hebat pada kita punya pengorbanan kepada agama kita. Nampak macam betul aja, betul. Ya. Kena hati-hatilah pasal bab-bab sesat ni tambah nama belakang. Jangan tak tahu makin belakang makin nak jumpa golongan yang benar-benar di atas jalan yang benar ni makin sikit. Yang tu lah kena ambil take alert sikit situ. Sikit alert tu. Dan orang yang nak melalui jalan betul ni dia memang makin sikit dan tak ramai yang suka. Memang macam tu. Okey, daur tasasul. Tasasul tu tak lagi misal lah padahal kan. Berantai tuan satu dibawa oleh tuan dua, tuan tiga, tuan empat. Kalau 1 bilion mah 1 bilion 1, 1 bilion 2, 1 bilion 3. 10 bilion mah 10 bilion ada satu pula buat oleh kan sebelum dia ada lagi yang tak ada kesudahan. Dalam bab ketuhanan ini adalah pemikiran yang celaru. Pasal Tuhan ada tapi tak boleh dipastikan siapa dia dengan tentu. Subhanallah. Bukan macam ni kata Tuhan. Itulah maksud dia daur dan tasalsul. Baik. Adapun dalil naqal, tanda yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat baqa' pula. Okey, siap. Jadi dia sebut daur tasalsul tu gitu saja. Saya tolong syarah gitulah. Rasanya boleh faham? Tak faham tanya. Dalil naqal pula bersifatnya baqa', firman Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Masyhur ayat Quran ni. Terjemahnya, dan kekallah zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nak faham macam mana? Wa yabqa wajhu rabbika. Kekallah, kalau wording itu kekallah muka Tuhan kau. Nak pegarang, dia tak terjemah muka, dia kata apa? Kekallah zat Tuhanmu. Pasal maksud dikenaki dengan muka dalam Al-Quran tu adalah zat. Satu ulama kita dia tak biarkan ayat-ayat yang boleh mendatangkan masalah untuk dipaham khasnya orang awam. Dia takkan biarkan kalimah tu dalam bentuk muskil, tapi dia sebut dengan terjemah yang meredakan pemikiran orang awam yang boleh diabsorb, ditelan dengan mudahnya dan betul. Ni ulama kita punya konsep, concern, apa? Berhati-hati dan cermat supaya jangan mendatangkan waham pada orang awam. Jangan bukan datang jadi kufur tidak, bukan jadi zon, syak tidak, waham pun tidak. Waham pun tidak datang. Waham ni apa? Sangkaan terlalu dhaif dalam hati. Adalah terfikir macam tu. Ya, yang tu pun kalau boleh dia nak nyahkan dalam bab akidah. Maksudnya apa? Waham dalam bab akidah, walaupun ada sekadar waham, bahaya. Waham perkara yang tak betul ke orang salah, sangat bahaya. Walaupun waham saja. Apatah lagi yakin. Itu orang yang memang yakin dengan ajaran sesat mengatakan Allah Ta'ala, bahaya gila. Maksud apa? Bahaya. Salah akidah. Dia tak salah akidah lah, benda pula syai' maklum fid din bid darurah. Boleh jatuh kufur. Satu besar kena belajar dalam bab ni. Yang ada orang dia tak dalil macam ni, kalau bagi kat dia mentah-mentah, tengok terjemah pula dia tak menggunakan maksud wajhu, tapi terjemah betul-betul lafaz wajhu, terjemah dia nanti kekallah muka Tuhan engkau. Kan kacau. Dia kata Allah yang kata muka, pakai je lah muka. Sekali lagi sebut tu. Macam tu ke? Tidak. Ada ayat Quran lain yang macam ni, tapi yang tu dia menjelaskan untuk menunjukkan bahawasanya bukan maksud yang dikenaki dengan muka tu ialah muka. Pasal memahamkan muka dengan mana muka adalah sesat dan salah, akli dan nakli.
Tak mana contoh? Ayat lain lah. Kalau tak ayat lain pun kita pakai je ayat tu. Misalnya, kekallah muka Tuhan kau. Atau pahaman sesat yang kata Allah ada muka, ada mata, ada tangan. Bila hari kiamat esok, apa yang tinggal? Kekallah muka Tuhan kau. Apa yang tinggal? Muka. Tangan? Lebu. Mata? Lebu. Iradat? Lebu. Kudrat? Lebu. Sama? Lebu. Apa yang tinggal? Muka je tinggal. Adakah ni pahaman betul? Salah. Itu yang salah, muka dengan makna muka. Dia mesti ada makna muka. Apa maksud muka situ? Zat, diri. Ini dipanggil dalam kaedah bahasa, dipanggil majaz mursal, itlaqil juz wa iradatil kull. Inilah penyelewengan ilmu yang biasanya puak-puak pahaman sesat mengatakan Allah ada muka, ada tangan, ada mata ni. Dia tak menjelaskan dengan jelasnya apa sebenarnya maksud daripada Al-Quran. Itulah jenayah besar yang dibuat oleh mereka. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, ngaji bagi betul, ngaji jangan sekat tiang, berguru dah dengan guru betul, walaupun tak berguru dengan saya. Baik, itu ayat Quran. Yang tu yang kata ayat Quran, nak fahamkan dia perlu bimbingan. Saya kata gini, jangan kata ayat Quran, weh, peribahasa Melayu pun perlu bimbingan untuk faham. Kalau yang kita biasa dengar tak apa, saya sebut nanti peribahasa tak biasa dengar baru tahu. Saya pun bukanlah tahu semua. Saya selalu kalau bab-bab macam ni, saya bagi peribahasa yang susah-susah tu kan. Dulu kita pun tak apa faham. Sekarang memang faham lah. Saya nak tanya ni, saya faham, saya tahu tu. Saya nak bubuh peribahasa. Maksudnya kita ni bahasa ibunda pun kita tak faham, perlu bimbingan. Tambah Al-Quran yang kita, Al-Quran sebatang habu apa pun tak tahu, fi'il, fa'il, mubtada', khabar pun tak kenal. Kalau kenal pun cukup ke dengan nahwu itu saja untuk faham Al-Quran? Balaghah macam mana, mantiqinya macam mana, bahkan engkau ulama ke nak faham Al-Quran? Kalau dia kata dia ulama, hai, test lah tengok ulama tak ulama, itulah. Tapi kelahilah sikit, itulah. Dan bila test, kita akan terselah lah nanti, nampaklah siapa yang kaca, siapa permata. Itu ialah siapa kaca, siapa permata. Cuma orang awam dia tak kenal. Kadang-kadang pasal orang tu petah bercakap berak, padahal goreng bohong aja. Oh, cakap yang petah, baca ayat Quran dan hadis yang lancar, hadis dan Quran di dada. Wow, padahal mana ada teks tengok dia baca Quran ke mana. Tak payah hanya dalam dada dia, buka baca tengok dia langgar tak tajwid, tanya makhraj huruf, tanya sifat huruf. Oh, punya gagal. Ada dia pasal ilmu disiplin dia macam tu, mesti pakar dalam semua ilmu. Mau nak boleh kata ulama ni ulama benda tajwid tak lepas, hafalan tak ingat. Kalau tak hafal itu hal, tapi betul tak faham. Okay, lalulah ke sana. Baik, jadi kaedah kita pula Al-Quran, bila kita tak pandai macam mana? Kaedah yang paling senang guna dalil akal. Tu yang ulama kita banyak ajar kita dengan dalil akal. Bukan tak mau ajar nakal, tapi nakal panjang pelajaran dia. Memang panjang. Saya pernah lalu mengaji tu, saya tahulah. Baik. Adapun dalil akal, tanda yang menyatakan ia baqa' ni wajib bagi zat Allah Ta'ala. Wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat baqa', kerana bahawasanya jikalau boleh ia hilang dan lenyap, maksud hilang ni binasa dan lenyap. Kalau andai kata boleh hilang dan lenyap Allah Ta'ala, apa jadi? Nescaya tetaplah pula ia bersifat ternafilah, nescaya nafilah ia bersifat kidam. Kalau Allah Ta'ala boleh binasa, maksudnya dia bukan kidam, bahkan dia bahru. Pasal bahru saja boleh binasa.
Kerana apa? Sikun berfikir dia apa? Kaedah penaklukan akal dia, setiap yang memang ada, yang sedia ada, mana mungkin dia akan binasa. Pasal siapa akan binasakan dia? Kerana ada dia pun adalah sedia. Boleh faham? Setiap yang kidam mesti baqa. Setiap yang kidam mesti baqa. Kerana mana mungkin dia akan binasa. Pasal ada dia pun sedia. Takkan ada dia sedia yang tak perlu siapa mengadakan dia, yang memang dia sedia ada, wajib ada. Mana mungkin yang sedia ada tiba-tiba dia akan binasa, ataupun ada keberangkalian dia akan binasa. Mana ada kebolehan akal yang akan menerima konsep berfikir itu? Jadi kalau kata dia boleh binasa, ternafi kidam. Ternafi kidam, ternafi Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Untuk tak ada Tuhan ke? Lagi merepet. Tu dia kata, kalau ternafilah baqa, nescaya nafilah pula bersifat kidam, kerana jadilah wujud Allah Ta'ala itu baharu, berkendak jualah kepada yang membaharukan dia. Jadi dia bukan Tuhan. Nak kata dia bukan Tuhan, dan dengan tu ternafi Tuhan, merepet. Pasal apa? Dah sabit lepas bicara, mana mungkin makhluk ni asalnya boleh jadi ada dan tiada, tapi tiada yang mengadakan. Tuhan tak ada yang mengadakan dan menentukan yang mana yang nak dia ada dan ditiada. Mana mungkin? Mana mungkin? Nature saja boleh buat satu. Mesti ada creator yang create the nature. Bunyi yang putih sikit lah tu. Sekejap, rasanya mudah, tak susah rasanya buat nak faham baqa ni. Adapun dalil naqal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatu lil hawadis, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', artinya tiada yang menyamai Allah Ta'ala itu sesuatu jua pun. Allah Ta'ala ni tiada menyamai akan dia oleh sesuatu. Terjemah dia macam tu je. Ada benda yang kita memang faham. Faham yang selalu kita faham, selalunya kita faham selapis. Tadi saya ada sebut, yang ni cuba tengok pasal ayat Quran duduk depan mata tu. Cuba baca tengok satu-satu, dan ulama kita memang ada bagi huraian macam ni untuk memahamkan laisa kamitsli syai'. Pasal kefahaman nafi yang dinafikan kepada Allah Ta'ala ni dalam ayat ni, makna dia sangat dalam. Tak mana? Tengok terjemah sekali dulu. Laisa, tidak adalah. Kamitslihi, kaf tu mana seumpama, misli seumpama, ada dua kali umpama tu. Hi, tak adalah seumpamanya Allah Ta'ala syai'un, sesuatu. Jadi ayat ni nak kata apa? Tak ada syai' yang nak boleh misil dengan Allah Ta'ala. Bahasa kita sebut mudah, selalu kita faham. Tak ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala. Itu kita faham selalulah. Ayat Quran ni sebenarnya bukan nak menafi ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala, tapi dia lebih jauh pada tu nafi dia. Apa dia? Dia bukan menafi misil istilahnya, tapi menafi misli. Tidak adalah seumpama Allah Ta'ala. Saya ngaji, kalau tu guru duk sebut dua ayat, dia kata ayat Quran ni katanya bukan nak kata ada seumpama Allah Ta'ala, tak ada seumpama Allah Ta'ala satu, tapi ibarat kata dia macam ni. Kalau kita kata ada seorang tok guru meninggal, kalau kita kata tak ada siapa serupa dia, hebat lah dia tak? Kalau ada orang kata gini, jangan kata nak serupa dia, nak serupa macam nak serupa dia, itu pun tak ada. Allah, itulah maksud ayat Quran ni. Tidak ada serupa dengan Allah Ta'ala ni yang sesuatu. Ayat Quran ni bukan nak menafi serupa, tapi nak menafi yang serupa macam nak serupa Allah Ta'ala. Allah ni jangan kata nak serupa dengan dia tu ada. Nak serupa macam nak serupa dia yang tak ada. Yang bunyi piarak sikit. Bunyi orang hilang kan. Nak serupa macam serupa dia tak ada. Boleh cukup lah tu. Faham tu tak?
Kalau nak serupa macam nak dua serupa dia tak ada, maksudnya takkan ada langsung perbandingan untuk boleh buat satu comparison antara Allah Ta'ala dan makhluk. Memang tak boleh buat apa-apa perbandingan pun, pasal jauh sangat perbandingan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Satu kata tak ada misil, guna dalam Quran pun misil. Kalau misil tak ada, syabih lagi tak ada, nazir lagi tak ada, min babil aula. Boleh faham tak cakap itu tak? Dia serupa macam ayat cerita daging babi je lah. Kalau daging babi pun haram, dah daging pun haram, lemak, tulang, tai, macam mana? Lagilah bapa haram. Jadi kalau misil Allah Ta'ala tak ada, yang ada rupa sikit-sikit, ataupun jangan kata rupa sikit-sikit, yang ada sikit-sikit, yang ada semacam adalah sikit-sikit kena dengan Allah Ta'ala ada. Lagi jauh takkan ada. Satu kaedah ulama kita ajar dalam nak memahamkan mukhalafah lil hadis ni, ambil daripada ayat Quran lain untuk menghuraikan laisa kamitsli syai', tak ada misal Allah Taala ni. Allah Taala kata apa? Hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sama orang buta dengan orang celek? Sama tak? Okey. Kita duk faham ayat Quran tu, mengaji bodoh-bodoh, kita baca bodoh-bodoh, apa dia? Orang buta tu, orang buta dengan orang celek memanglah tak sama. Quran takkan nak tanya hak tu. Itu tanya kelih mabuk pun dia faham. Orang buta dengan celek sama ke ya? Kita mesti tak sama lah ustaz. Boleh faham saya cakap apa? Itu kelih botol pun tahu. Apa maksud buta dan celek ni? Celek itu adalah bandingan Allah Ta'ala, buta itu adalah makhluk. Ini yang kata ayat ni dipanggil ayat isti'arah. Macam mana Allah Ta'ala sebut yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Nabi Rasul ni Allah Ta'ala datangkan buat apa? Yukhrijuhum, mengeluarkan mereka daripada zulumati ila nur, daripada gelap kepada terang. Ni gelap, tutup lampu, datang Rasul, buka lampu, macam tu. Siapa faham macam tu bodoh, klaim botol pun faham macam tu. Oh, itu macam Rasul datang mai lampu sama kita, buka lampu terang juga. Itu macam. Dah klaim botol faham macam tu. Ayat Quran tu bukan faham ni macam tu. Maksudnya keluarkan daripada kegelapan, keluarkan daripada kufur, daripada syirik, daripada murtad, daripada nifaq, keluarkan daripada Islam, pada iman, pada tauhid. Itu maksud yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Okey. Apa makna al-a'ma wal basir? A'ma tu makhluk, basir Allah Taala. Allah memang basir, makhluk ni semua adalah buta. Sama tak perbandingan? Maksudnya sama tak martabat orang buta dengan orang melihat? Jauh. Jauh dah. Itulah perbandingan Allah dan makhluk. Untuk ada tak misil dengan Allah Taala? Kalau gitu, kalau rabun macam mana? Kalau dah buta dengan misil yang tu pun sebagai misal untuk mendekatkan faham je. Nescaya kalau orang rabun ke ketarak ke apa ke adik-beradik tu, ataupun rabun jauh, rabun dekat, subhanallah. Pasal Allah Ta'ala jangan kata nak seumpama dia, nak umpama dia tak ada. Sikitlah ambil ke sana sikit. Ayat Quran tu kalau sambung semua tu menunjukkan misal perbandingan antara Allah dan makhluk. Hal yastawil a'ma wal basir. Okay? Hal yastawi tu wa ma yastawi. Hal yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wan nur. Tu lajak pergi tengok Quran. Saya baca lajak-lajak mulutnya, tempat tu tak apa. Tak sama juga zulumat wan nur. Gelap dan terang tak sama. Walal dhillu walal harur. Tak sama juga tempat teduh dengan bawah panahan matahari. Gelap terang sama. Tutup sirsar macam mana rupa kita. Buka jauh beza tak bumi yang gelap dengan terang, betul? Kemudian sebut tu la yastawil ahya walal amwat. Tak sama juga yang hidup macam yang mati. Sama hidup dan mati tak sama.
Macam itulah perbandingan Allah dan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Saya ngaji yang itulah Tuku kata, inilah tafsir Quran bil Quran. Apa maksud laisa kamitslihi syai'? Bukan macam puak sesat faham Allah ada muka yang layak. Bila ada muka yang layak, Allah ada muka, kita ada muka Allah Taala muka kita. Yang tu ada bandingan. Apa banding? Ada muka. Sedangkan Allah dengan kita macam mana? Allah melihat, kita buta, baru betul. Ni kita melihat. Hai, kita perasaan kita melihat, kita bukan melihat. Kita diberi penglihatan. Yang tu yang nak dapat tauhid tu, Allah Taala tu. Sekalipun kita tak boleh menenggelamkan diri kita kerana terlalu musyahadah, kata Allah melihat aku ni buta. Pasal kita sedar sangat apa yang ada kat aku ni tiada lain melainkan semua pemberian daripada dia. Kita belum menjiwai tauhid untuk mengakui Allah Ta'ala Tuhan alam semesta dengan cara yang macam tu, walaupun belum dapat dengan hati dan perasaan, tapi ilmu dan pengetahuan mesti betul. Orang yang memang tauhid dia dah mendalam nanti, dia memang boleh tenggelam di atas hadir, terlalu hadirnya dia siapa Allah Ta'ala ni. Bahkan kerana dia orang kata apa, terlalu jatuh hati, terlalu terasa hati, terlalu tersentuh hati dia ke Allah Ta'ala ni, dia akan terlalu ingat Allah Ta'ala sampai melupakan diri. Kita belum tahap tu. Nak dapat tahap tu, dia ada syarat, ada latihan. Ada istilah madrasah yang kita kena duduk di bawah latihan dan asuhan guru untuk sampai ke tahap tu. Mesti, wajib. Wajib. Bukan harus, wajib. Wajib, ya. Wajib duduk bawah latihan guru untuk dapat. Kalau tak dapat latihan, hampir mustahil dapat pada adanya. Asal bicara nak menafikan ada persamaan antara Allah dan makhluk, tak ada sama sekali. Bahkan jangan kata nak sama macam nak sama pun tak ada. Okay, boleh terlanduk. Di atas saya sebut, nak balik sikit yang saya kata tadi, mesti ada guru asuh, mesti, untuk boleh dapat kita ni terlalu sangat ingat Allah Ta'ala, yang dengan ingat Allah Ta'ala hingga kita akan melupakan keberadaan diri kita ni kerana terlalu merasakan tiada apa yang ada padaku melainkan semua anugerah Allah Ta'ala. Orang macam ni memang orang yang memang faham sungguh dia siapa dan siapa yang memberi pada dia. Saya buat misal, kalau kita ni orang susah gila, untuk saya nak letakkan kedudukan hamba, betul-betul hamba ni yang membenal pencipta ni, orang dia akan duduk tahap tu. Katalah kita benar-benar susah, lepas tu ada orang main tolong, dia bagi apa segala keperluan dekat kita, yang kalau andai kata dia tak bagi, tak tahulah apa jadi kat kita. Dan kita pula memang kenal dialah, daripada dialah penyebabkan ada keberadaan kita dalam kedudukan ni. Kita akan rasa macam mana? Kalau dia tak ada, aku tak tahulah macam mana kedudukan aku. Aku tak boleh bayangkan apa kedudukan aku sekarang. Sampai dia akan rasa aku ni tak ada apa. Siapa? Dia yang bagi. Itu kalau makhluk kan. Allah macam mana? Cuma perbandingan celik buta tu, itu nak menunjukkan jauhnya taraf kedudukan makhluk dengan Allah Ta'ala. Dan pula tu tak akan ada keberangkalian untuk kita duduk martabat celik sama sekali yang Allah melihat, kita melihat. Tidak. Bahkan kita tetap di atas keadaan buta kita. Melihat ni semata-mata limpah kurnia daripada dia. Tu. Kalau boleh hayati hak tu, insya-Allah. Sikit kita rasa macam ni pun padan dah. Ni nasihat untuk guru ulama dulu. Pengantin ni saya tengok pengantin. Tuan-tuan boleh rasa macam ni pun padan dah. Dalam bab ketuhanan, tuan-tuan boleh feeling macam ni pun kau tak padan dah. Nak boleh tenggelam ni bukan senang. Ada geng-geng marifat aja, dia cerita tu macam betul-betul, macam bagus-bagus saja.
Tapi dengar dia cerita kelakar je. Ada benda dia cerita tu betul, tapi tengok keadaan dia cerita tu macam kelakar je. Bukan begitu cara nak kenal Tuhan. Nanti saya sebut apa dia, kelakar tu. Saya nak cerita yang sekurang-kurang, yang saya janji Tutuku duduk syarah. Ini sekurang-kurang taraf untuk kita kenal. Saya tanya apa ni? Tengok pengantin. Pengantin ni tambah pengantin perempuan. Dia pakai ni semua dia punya ke? Sewa, pandai. Saya nak dengar tu lah. Pakai gelang macam Mak Datin. Ni mahkota lah, apalah, baju pengantin macam ni lah, apa. Lawa tak? Orang tengok macam mana? Lawa tak? Orang kata apa? Orang yang tak kenal siapa pengantin ni, orang kata apa? Lawanya pengantin ni. Gelang, cincin. Mahkota, Masya Allah, hebatnya, kaya sungguh dia. Orang tak kenal. Jaga, yang tak kenal ni jangan kata orang tak kenal. Tuan badan silap, dia akan lupa diri. Dia rasa macam dia punya. Setidak-tidaknya iktiraflah, aku sewa. Perhiasan pun pinjam mak menakan punya, jiran tetangga punya, mak menakan, saudara mara sepupu apa semua dia pinjam habis. Tu yang patah tengkuk dia buatnya. Sekurang-kurangnya kata apa? Orang puji dia, cantiknya engkau. Pinjam, sewa pun 2 hari, lepas tu hantar balik, lepas tu tak boleh pakai dah. Kita duduk tahap tu pun dengan Allah Ta'ala padan dah. Apa dia? Orang kata, engkau ni pandailah, mata kau teranglah, telinga kau ni cerdiklah. Kalau kau tak ada dalam masyarakat, susahlah masyarakat kita. Pinjam aja yuk. Pinjam. Aku tak faham lah. Aku ni sementara je. Ni Allah Ta'ala yang anugerah dia bagi. Kau nampak macam aku. Semua dia pinjam ke aku. Tenaga dia pinjamkan ke aku. Penglihatan dia pinjam ke aku. Kecerdikan dia pinjam ke aku. Aku ni tiada apa-apa. Kalau dia ambil aku ni, aku tinggal rangka aja. Istilah rangka tu apa? Tinggal jasad aja. Mayat aku ni. La ilaha illallah. Boleh faham macam tu pun badanlah. Al-Mutahid. Nak dapat sampai lupa diri, ya Allah, la ilaha illallah. Saja saya kaya kan, saya pun tak pernah dapat macam tu. Tidak ada. Boleh faham pinjaman aja kita ni. Allah Ta'ala bagi pakai sekejap aja. Jangan merasalah kita punya. Rasakanlah semua tu pinjam aja. Kalau dia ambil pun, aku rela, ya Allah. Kau ambil pun katalah, dia tu sakit gaut sebelah. Ni sebelah elok lagi, ya Allah. Ada lagi. Hilang, aku tak gaduh yang hilang, tapi aku tetap mensyukuri apa yang kau masih bagi. Alhamdulillah, elok sebelah kaki lagi ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni tutup guru kita aja, supaya jangan berkeluh kesah dengan apa yang hilang. La khaufun alaihim. Tak ada takut langsung ke depan. Walahum yahzanun. Tak pernah duka cita pun. Macam apa? Dia kenal siapa dia. Dia makhluk. Yang tu yang kena belajar akidah la khaufun alaihim walahum yahzanun tu. Sikitlah ke sana. Bab ketuhanan macam tu padan dah. Macam mana pun ilmu kena belajar. Inilah ilmu yang kita dah belajar ni, nak faham laisa kamitslihi syai'. Tak ada seumpama tak ada satu. Jadi Allah ni apa? Allah ni sempurna. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia sempurna. Sempurna apa sebenarnya? Sempurna, kamil, zatul kamil, sifat dia kamil, fi'il dia kamil, milik dia kamil. Zat dia mutlak, sifat dia mutlak, fi'il dia mutlak, milik dia mutlak. Tak ada siapa ganggu Pasal apa? Dia ilah. So wahdahu la syarikalah. Makhluk mana ada? Semua opposite orang Ta'ala. Makhluk, zat tak ada, sifat tak ada, fi'il tak ada, milik tak ada, dah zat pun tak ada, semua dengan limpah kurnia orang Ta'ala baru ada. Apatah lagi sifat, apatah lagi perbuatan, apatah lagi milik. Faham tu pun cukup dah nisbah untuk jadi ahli tauhid. Ilmu mesti ambil. Nak dapat taraf tinggi lagi yang Rasulullah isyarat, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala.
Melihat apa? Kita memang mana boleh melihat Allah Ta'ala. Masuk melihat apa? Kita melihat pemberian dia. Melihat dia wujud dengan kita. Melihat tu dengan mana? Sedar, saksi, tahu, yakin, faham, kenal, idrak, ihsas, macam tu kot istilahnya. Rasa. Memang Allah bagi hidup aku, Allah bagi hidup aku. Tak ada, ulang banyak-banyak kali. So memang kena ulangkan. Pasal kita ni antara sebab tu terhijab kepala otak kita, pasal kita dah menang kehidupan dunia ni sehingga kita lupa siapa diri kita. Yang ni yang kemarin saya ada sebut tak? Quran tu antara saya duk ngaji tunggu duk kata yang ni masuk dalam tafsir kata la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dengan sebab kita lupa Allah Taala, kelupaan kita Allah Taala tu melupakan siapa kita. Dan Allah Taala pula dia buat kita dengan sempurnanya, seolah-olah apa yang diberi kat kita seolah-olah kita merasa kekitaan itu. Merasa keakuan tu. Aku hidup, aku melihat, aku punya badan aku, duit aku, kedengaran aku namanya, aku pandai, aku boleh, aku cerdik, aku dengar, berasa ke aku. Kenali diri hakikat kita, diri kita siapa? Asal kita opposite daripada Allah Taala. Itu sepil dia. Memang jumpa nanti satu-satu pelajaran tu insya-Allah. Yang ni nak sebut atas prinsip ada misil. Allah Taala memang tak ada misil dengan dia. Satu akidah sesat tu kata Allah ada mata, ada muka, ada tangan. Subhanallah, subhanallah. Kalau ada orang sebut gitu, tanzihlah banyak-banyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dengar orang mengajar kata Allah ada tangan yang layak dengan dia. Subhanallah. Jerit macam imam salah rakaat. Maksud apa? Imam salah rakaat salah tak? Kena berbetul tak dia? Nak macam mana nak buat? Subhanallah. Nak apa? Nak tanzihkan sifat lupa pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak lupa. Yang lupa siapa? Imam. Bila imam buat lupa, nyahkan lupa tu daripada Allah Ta'ala. Subhanallah. Itu imam lupa. Ni bukan imam lupa. Ni ustaz sesat. Ustaz tu kata Allah ada muka. Subhanallah. Jerit kuat-kuat itu. Kita duduk belakang. Duduk belakang dia, duduk depan dia. Allah ada muka yang layak. Subhanallah. Allah ada mata yang layak. Subhanallah. Apa kena mereka Apa kena ustaz ni? Mengajar tauhid sesatkan orang. Apa salah ke saya kata Allah ada muka? Subhanallah. Derit lagi. Selagi dia sebut perkataan salah tu tanzih orang Taala. Subhanallah. Apa tu subhanallah ni? Oh, ustaz tak faham punya makna subhanallah. Pelik. Kata ustaz. Rupanya macam daun putat. Daun putat faham? Apa dia? Muda lagi. Orang petik buat ulam. Rupanya rapuh. Terlalu muda. Ngaji sekat tiang. Tak matang. Bahaya bahasa tu kasar sikit lah kan. Disebut je lagi. Subhanallah. Tanzih tu. Memang orang yang sesat duk kata Allah ada mata, ada muka, ada tangan, Allah duduk di atas ni, dia tak faham maksud subhanallah. Satu dia pelik. Kalau orang faham subhanallah, baik. Oh, salah aku ni. Dia boleh terasa apa salah dia. Memang ada video baba masyhur dekat petani tu, nama baba yang sepanjang. Dia antara yang cakap macam tu. Itu orang yang kata Allah Taala duduk di arah, Allah Taala berada di arah, Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada mata ni. Orang ni tak faham maksud subhanallah. Jadi memang pahaman, duk faham itu pahaman sesat. Jadi asal kita sebut mustahil ada misil pada Allah Ta'ala. Okey. Yang ni nak sebut game makrifat sikit. Game makrifat macam mana? Dia nak ajar kenal Allah Ta'ala tu macam mana? Kena muhasabah diri. Apa dia? Kita semayang ni, orang yang semayang betul-betul ni, orang yang boleh pandang memandang. Pandang memandang. Kita semayang ni, kita berdiri ni, adakah kaki kita berdiri? Ke Allah bagi berdiri? Kemana? Betul pun. Bukan kaki kita berdiri. Siapa bagi berdiri?
Allah wujudi. Ada benda disebut betul, tapi cara dia ajar tu bukan macam tu. Cara untuk mendapatkan kaifiat sembahyang yang betul. Jadi kita kena sembahyang ni sampai kita boleh rasa, kita pandang memandang macam mana? Kita dapat melihat Allah yang bagi kita, macam mana dia sebut? Dia yang bagi kita pandang dia, yang dia bagi kita pandang dia, yang dia bagi kita pandang. Macam mana sebut tu kan? Pandang memandang. Jadi dia bagi kita pandang, yang pandangan kita bukan kita pandang, tapi dia bagi pandang dia ke kita. Macam tu kau rasa dia. Macam mana dia nak faham? Dia nak kata apa sebenarnya? Dia kata kalau kita boleh kenal Allah Ta'ala, yang bagi kita kenal Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala juga. Dia akan jadi daur macam tu. Daur macam tu. Macam mana nak dapat macam tu? Sembang boleh lah. Saya tak copy betul-betul perkataan dia sebut tu. Rasa macam boleh sebut. Pasal saya tak mengaji untuk guru ajar begitu. Bahkan bukan macam tu pun kaedah nak ajar ilmu makrifat. Bukan. Yang tu dia bukan ajar dengan teori. Tapi yang tu buat latihan dia akan rasa. Ilmu rasa dia tak boleh cerita ke orang. Kalau cerita pun orang bukan faham. Pasal dia tak boleh faham. Orang nak ilmu yang nak cerita, ilmu kaifiat yang kita kena belajar apa dia, macam mana nak bagi rasa hamba. Itu cerita. Itu fardu ain macam. Ilmu yang kita dapat telah dia dapat dia rasa. Sepatutnya dia tak payah cerita ke orang yang aku sembahyang, aku pandang Allah Ta'ala, bukan aku pandang, tapi dia yang aku pandang dengan pandangan dia, yang dia yang bagi aku pandang, yang bukan aku pandang, tapi dia memandang dia. Gitu. Dia yang memandang dia. Dia yang beri aku pandang, yang aku pandang bukan aku pandang, tapi dia yang bagi pandangan, yang dia pandang, dia yang beri pandangan itu. Anak murid pun menjambut apa dia cakap. Macam semua dah sampai tahap tu. Tapi kalau tanya la ilaha illallah tu rasanya tak faham. La ilaha illallah tu apa? Tadilah sebut yang tu. Pasal tengok pembusatan ajar dia macam tu. Kita duk mengaji, tutur ajar dengan kitab, dengan disiplin ma'ani, manawiyah, nafsiyah, salbiyah apa. Ni kita dah faham mukhalafah ni. Bagi faham disiplin ilmu. Kalau memang kita bersungguh, tambah pula duduk bawah latihan guru, dia asuh, duduk betul-betul madrasah yang boleh menyebabkan kita ni boleh bersungguh-sungguh, ada latihan pula, dia bagi latihan zahir batin dia ajar, ilmu pun dia ajar, latihan batin pun dia ajar kaifiat dia macam mana, dibimbing satu, memang boleh capai kedudukan yang sepatutnya dicapai. Syarat dia nak dah amanah. Jadi murid yang amil, amanah betul-betul, jauhkan maksiat, tinggalkan dosa, dosa zahir, dosa batin. Memang boleh sampai tahap yang boleh sampai. Masalah kita ni apa? Masih malas, masih lagi tak menunaikan amanah guru bagi amalan macam ni, buat macam ni, kita banyak tak buat, ngaku ajalah cuai kita. Tapi tauhid mesti betul, tauhid mesti, ilmu yakin mesti dapat, walaupun belum dapat ainun yakin. Okey, sikit ke sana. Dia kata, sekali lagi sebut tu, pasal dia kata kita sembahyang ni sampai kita boleh memandang macam mana? Kita dapat memandang yang Allah lah bagi pandang, yang kita pandang bukan pandangan kita, tapi dia memandang apa yang dia bagi kita pandang. Yang pandangan tu adalah dia memandang dia. Dia nak ajar tu supaya seolah-olah kita duduk tempat Allah tu. Itu bukan ilmu cerita, itu ilmu rasa. Dia bukan kaedah ajar macam tu kepada orang awam untuk dihafal dan berkata-kata, bukan. Itu patutnya silent dengan dia daripada orang awam.
Dia boleh bawa pahaman sesat gila ni. Yang tu yang kita tengok ada anak-anak murid, orang yang ajar macam ni, sembahyang pun tak nak, puasa pun tak nak, kerja pun tak nak, tapi makan nak. Makan nak. Dan kaedah kita ulama ajar tauhid ni bukan masa sembahyang aja. Luar sembahyang pun macam tu kan. Macam-macam lah nak sebut tu. Tapi asal kita nak bicara ni, nak faham prinsip kita belajar disiplin dalam sifat 20 ulama kita ajar ni. Nak faham mukhalafah ni, sifat kesempurnaan ke Allah Ta'ala, makhluk ni di sebaliknya. Prinsip dia. Pasal tak ada misil langsung Allah Ta'ala dengan makhluk. Bahkan atas martabat Allah seumpama melihat kita ni makhluk ni buta. Allah seumpama nur, kita ni zulumat. Allah seumpama duduk bawah matahari terik panas, kita ni di bawah teduhan redup gelap. Yang tu kot bahasa Allah ibarat yang hidup, kita ni makhluk semua adalah mati. Itu ada tafsir daripada Al-Quran. Tengok pasti ayat mana, pergi tengok, cari. Hal yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur, apa lajak-lajak mulut tu kan, wala dhillu wala harur wa ma yastawil ahya wal amwat. Apa tengok saya lajak-lajak mulut baca tu. Tengok surah mana, ayat mana. Kalau hafal elok lagi bagus. Saya pasal tak apa elok daripada dulu tengok itu je sebut sekali tengok ingat, lepas tu tak ingat, lepas tu ingat, lepas tu tak ingat, lepas tu ingat tak ingat. Tuan-tuan yang memang boleh ingat terus, jangan lupa lah. Saya memang tempat tu tak hafal, satu lajak mulut. Hafal pun tak bersungguh-sungguh hafal. Satu jadi berlalut-lalut. Jadi tengok surah ayat mana baca kita. Tapi bunyi dia macam tu. Dan nak ambil faham tu, dia punya maksud tu faham. Yang kata Allah Ta'ala ni tak ada misil bagi dia. Jadi salah besar. Sekali lagi sebut, orang yang duk faham macam pahaman sesat yang dia kata Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata yang layak dengannya, walaupun dengan bahasa yang layak dengannya. Ya. Dia yang bagi aku pandang dia dengan pandangan dia tu. Adakah betul ke benda tu? Adakah betul tu? Mana pun orang salah faham pada Ustaz sebut dia tu. Dia salah faham macam mana? Maksudnya ingat kata-kata pada Ustaz. Oh, bukan kata-kata dia saya. Saya menghikayatkan kata-kata daripada orang lain. Saya memang tak mengajar macam tu. Dia ada hadis kursi menceritakan seumpama tu. Idza taqarraba 'abdi bin nawafil kuntu sam'uhu alladhi yabsuru bih wa kuntu basaruhu yabsuru bih wa kuntu yadahu yabtushu bih. Adalah hadis kursi sebut tu. Bila hamba aku dah buat benda-benda sunat ni dengan zikir, fikir, sangat kuat ingat pada Allah Ta'ala ni, sampai dia akan tahap macam tu. Kata dia kuntu sam'ahu yasma'u bih. Dia kata apa? Kata Allah Ta'ala, aku akan jadi pendengaran dia yang dia dengar dengan dia. Dia ambil faham daripada hadis kursi tu. Tapi bukan kaedah nak mengajar tauhid dengan mengajar fahaman macam tu. Sebut aku memandang dengan pandangan dia yang tidak aku melihat, melainkan dia yang memberi pandang akan dia. Dia yang memandang dia, bukan aku pandang dia. Tak, kita tak rasa aku pandang dia, tapi dia yang beri dia pandang dia. Dia yang beri dia pandang dia. Jadi kita menghilangkan rasa keakuan diri. Bunyi sedap. Ada betul dari sudut kata sampai tenggelam, tapi bukan macam tu kaifiat mengajar untuk dapatkan ilmu tauhid. Dia bukan kaifiat mengajar. Itu. Mengajar tak boleh, orang awam tak boleh guna kata tu. Bukan dia. Itu bukan level dia. Nak ajar kanak-kanak primary school, dia ajar ilmu PhD. Tu ilmu PhD. Yang tu istilah ulama dia panggil ilmu asrar. Istilah asrar tu dia pula tu bukan ilmu nak ajar dengan percakapan. Dia adalah ilmu rasa dengan bahasa itu. Dia ilmu rasa. Ilmu yang siapa beramal, siapa buat. Dalam hadis kursi pun sebut idza taqarraba 'abdi bin nawafil. Bila seorang hamba aku dia taqarrub dengan aku dengan benda sunat.
Antara sunat tu disyarah oleh ulama apa dia? Dengan banyakkan berzikir. Itu isyarat Imam Sanusi sebut, kata wa yanbaghi lil aqil an yukthira min zikriha mustahdiran limahtawas alaihi minal asrari wal ajaibi. Insyaallah taala ma la yadkhulu tahta hasrin. Dia tersayugi orang berakal, sepatutnya kena banyakkan sebut la ilaha illallah ni sampai hatta tamtazija bidamihi wa lahmihi. Memang dia ajar panduan dan kefiat tu sehingga bercampur dengan darah daging, maksudnya sampai matang sungguh faham la ilaha illallah, tapi bagi faham disiplin ilmu dia dengan betul. Dan dia akan dapat benda-benda yang asrar, rahsia-rahsia ilmu laduni dengan bahasa itu. Dia akan dapat kefahaman tauhid yang tak boleh nak dihinggakan, dan tak ada siapa boleh tahu apa yang dia akan dapat tu. Bahkan kalau dapat pun bukan disuruh cerita pada orang, pasal ni adalah kelebihan siapa yang taqarrub pada Allah Ta'ala. Jadi menceritakan apa yang tu sebagai satu teori ketuhanan untuk nama makrifat, bukan itu usulub belajar yang betul. Jaga sikit situ. Okey. Itu kot sekali lalu ulang balik apa, tiadalah dia memandang, aku memandang dia, tapi dia yang memandang dia, yang dia memberikan pandangan tu kepada dia. Jadi dia akan jadi daur tersasul. Jadi pasal dia salah faham la ilaha illallah, tiadalah Allah melainkan Allah. Salah tu faham la ilaha illallah punya tu. Adalah tiadalah Allah melainkan Allah. Jadi dia akan rasa macam mana nanti? Akulah Allah. Tu masalah. Mengaku aku ialah Allah, sedangkan kita makhluk mendakwa Allah adalah masalah. Yang tu memang banyak orang jadi kecoh dalam bab ilmu ni. Jaga sikit. Atau istilahnya orang duk sebut ilmu tu ilmu makrifat lah. Dan orang macam ni memang kita boleh lihat masalah akan berlaku dalam kehidupan dia macam-macam. Dia tak mengaji fiqh, dia pun gelang kabut. Tengok bank riba selamba je. Makan kedai Cina kadang selamba je. Ngaji pun tak ada dah, Quran pun tak mau baca dah, berguru pun tak ada dah, fiqh pun tak mau belajar. Mana pula konon dah dapat makrifat, konon dah dapat makrifat. Yang bila tanya ilmu, kerana disiplin ilmu pun tak faham. Dalam masa yang sama pula dia menafi pula ilmu, tak usah belajar dah. Jaga. Ramai orang masuk barit dalam bab ni. Nauzubillah. Undang tak ada pelihara kita. Jadi saja saya sebut ke sana sikit. Pasal ada orang kadang gairah pergi cari belajar macam tu. Jadi bukan saya yang ajar tu tau, ayat tu. Hari kata ustaz ajar, aku tak apa lagi. Kau tiba-tiba masuk kata saya yang ajar lagi. Saya tak ajar macam tu. Sebab dia nak dapatkan, buat nak menghayati tu kan. Nak dapat menghayati. Pandangan syuhud tu. Dia pandangan syuhud tu kalau dapat pun bukan dicerita kat orang. Kalau nak ambil dengan formula lah macam ni, itu yang disebut macam ni. Kan kita buta ni melihat, boleh faham macam ni. Tu saya kata cerita dia, macam mana nak boleh faham macam ni? Kalau mudah macam ni, boleh faham pinjam pun cukup dah. Cukup tu kalau nak upgrade lagi banyak zikir, lagi banyak kita istilahnya takarrub pada Allah Ta'ala dengan berzikir dan fikir, dan bagi betul disiplin ilmu macam mana nak hadir hati tu, boleh dapat. Tu saya sebut tadi, bandingan macam pengantin tadi lah. Dia pinjam dan dia sedar pinjam aja, orang puji dia pun macam mana, pinjam aja, bukan hak aku. Untuk pelawar lah baju kau, Masya Allah, mesti kau orang kaya kan, duit banyak kan. Jangan urur dengan pujian kata-kata orang. Kenalilah hakikat diri. Yang kita pinjam aja pakaian-pakaian pengantin itu, bayar sewa, lepas tu pulang balik londeh, tak ada satu pun yang kita punya. Boleh? Untuk penghayatan atau istilah syuhud tu, yang tu, situ. Boleh faham pinjam pun padahal. Nak naik atas tu lagi, nak sebut gini. Kalau pinjam pun tak boleh rasa, kita sebagai pemegang amanah. Mata ni bukan mata aku, Allah yang bagi anugerah mata ni. Kita tak boleh nak jaga amanah menyata, bahkan khianat lagi mata. Masih lagi tak boleh nak hadir hati. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Tak boleh merasakan mata aku khianat ni dengan pemberian Allah Ta'ala.
Allah memberi, aku ni pemegang mana, dahlah aku tak rasa dia bagi aku pandangan, dah tu aku khianat pula, salah guna. Takkan boleh syuhud kau salah, mustahil syuhud pasal khain. Orang khain tak dapat iman, macam mana nak dapat tauhid? Memang tak boleh dapat. Sekali lalu gitulah. Kalau duk khianat mata, khianat telinga, khianat berilmu, khianat berakal, khianat dalam anugerah apa orang Ta'ala beri, tak hadir pula wujud orang Ta'ala. Allah yang bagi, aku ada, tak faham prinsip tu. La ilaha illallah, tak faham Allah ni wujud hakiki, aku ni dia yang bagi wujud, bahkan semua makhluk ni dia yang bagi ada. Kalau disiplin tu tak faham, mustahil syud, mustahil dia akan dapat faham. Nak hadir pinjam pun tak boleh. Macam mana nak boleh tenggelam di atas rasa bahawasanya aku ni adalah pemberi Allah Ta'ala? Bagi betul disiplin tu, betul disiplin tu, rajin berzikir takarrub pada Allah Ta'ala, memang boleh capai apa sepatutnya dicapai. Pula tu kalau dapat, bukan boleh disebut apa yang kita rasa tu kepada orang lain. Bahkan ajar disiplin ilmu yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bukan tempat dicerita kepada orang. Itu kot sekali lalu istilahnya. Itu yang dipanggil ilmu asrar tu. Ilmu asrar bukan boleh cerita ke orang, memang tak boleh cerita ke orang. Saya cerita ni pun semua cerita ilmu zahir, ilmu aqaid iman, ilmu aqaidah, ilmu akidah. Macam mana itikad kita ke Allah Ta'ala, khas kita sebut, macam mana nak kata tak ada misil Allah Ta'ala tu, macam mana? Baik. Jelas sudah wajib dahulu tadi qadim naqli. Adapun tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, kerana firman Allah Ta'ala. Itu dulu ada sikit tak, mukhalafah tak sedap, tak siap terlepas lagi. Mukhalafah ni, maka kerana bahawasanya jikalau terjemah sudah ada, nakli, akli, dan akli tanda, dan dalil akli. Adapun dalil akli tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat dengan mukhalafah lil hawadis, nescaya nafilah ia bersifat dengan qadim dan baqa'. Maka betapalah nafi qidam dan baqa' itu padanya. Mana boleh? Kalau Allah Ta'ala misil dengan kita, jadi dia bukan qadim, dia bukan baqa'. Jadi dah dia serupa kita, dia ada muka, dia ada tangan, dia ada mata. Sagi mulalah dia bertengkuk, dia berkepala. Kan itu kan? Yang tu satu hal. Bahkan atas disebut kaedah berfikir, bila Allah Ta'ala bermuka, berjuzuk, beranggota, maka ternafi qidam, ternafi baqa', bahkan dia fana dan baharu, bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan, sebab bukan sifat Tuhan dah tu. Pasal apa? Pasal ternafi qidam dan baqa', kerana ternafinya mukhalafah. Pasal bila Allah dia saja wujud, dia saja qidam, dia saja baqa', tentulah semestinya dia saja ilah. Tak akan ada makhluk yang boleh misil dengan dia. Macam mana tak samanya hidup dan mati dia. Bagi faham betul-betul disiplin ilmu tu. Sikit kalau bandingan lagi untuk faham. Kita kadang kita terasa kita kan, kalau ni batang paip, biasa dia nak bagi nampak bulat. Batang paip tak ada air, buka air pula tu kuat lah tu, ada pump, on switch, okey, sampai diam pump dia, buka air, yang keluar air je. Nampak seolah-olah macam batang paip tu memanjang. Betul. Paip ke air? Air. Kenapa nampak macam paip?
masa keluar daripada paip. Sebenarnya apa tu? Air. Tutup. Tak ada. Itulah kita. Bandingan ulama-ulama kita. Itulah kita. Oh, itulah. Untuk bandingan macam tu. Tapi yang tu bukan untuk cerita aja, yang tu cerita untuk bandingan, untuk misal. Kita sampai kita rasa macam tu. Tak ada, kalau kita air tu, siapalah aku melainkan hanya air yang keluar daripada batang paip. Kalau tiada paip dan tiada pressure, mana akan aku ada? Boleh faham? Itu kita rasa macam ni, sudahlah. Aku ni mak bapak aku yang sebab aku lahir. Tiada mak bapak aku, siapalah aku? Yang tu pun padan itu pun tak rasa, nak rasa hakikat ketuhanan. Tak kucing. Saya tak ada, saya punya bahasa macam tu lah, kasar lah. Iya, kita orang yang duk mengaku dapat hakikat ketuhanan tu, tengok dia buat dengan mak bapak dia macam mana. Dia buat dengan mak bapak dia macam mana. Dia khidmat dengan guru dia macam mana, yang ajar dia ilmu ketuhanan. Tak ada. Maksudnya tiba-tiba kau dapat ketuhanan, tak kucing. Engkau tak kenal engkau siapa. Asal kita sebut bahasa mudah mak bapak lah kan. Kita tak boleh rasa aku ni takkan ada apa-apa atas muka bumi ni jika aku tak lahir melalui mak ayah bapak aku. Rabbi fili wali walidayah. Rabbi fili wali walidayah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan minta Rabbi fili wali walidayah, bukan. Rabbi fili wali walidayah. Kita pula tahu hal mereka, ampunkanlah ya Allah mak ayahku. Tambah dia dah meninggal, kita tahu dia macam mana. Kalau hidup lagi, cara hiduplah. Ya Allah, aku ni belajar faham dah mak ayahku macam-macam. Ya Allah, kau lebih kenal mereka, kasihanilah mereka, bukakanlah pintu hati mereka. Siapa? Aku memang tak ada apa-apa melainkan dia yang melahirkan aku. Aku pun tak boleh buat apa. Aku bercakap kasar, terluka. Engkau lah pelembut hati mereka ya Allah. Engkau aja pun ya muqallibal qulub, sabit qalbi, sabit quluba walidayya. Minta tu sampai rasa kata kita ni takkan boleh ada melainkan mak bapak kita ada. Itu nisbah lahir. Tapi ke Allah Ta'ala macam mana? Ya Allah, aku kenal sangat engkau siapa. Mak bapak aku tolong bagi lahir aku. Tapi aku ni, mak bapak aku pun engkau yang cipta, aku pun kau cipta. Tak ada makhluk ni melainkan semua ciptaan engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh kenal kedudukan mak bapak tu, InsyaAllah boleh faham kedudukan Allah Ta'ala. Kalau dengan mak bapak pun tak ada perasaan, ataupun dengan bahasa lain, konon nak dapat ilmu hakikat, nak dapat musyahadah, tapi musyahadah dekat mak yang boleh kenal dia keluar daripada perut mak dia pun dia tak kenal, dia tak boleh ada hati dan perasaan. Macam mana dia boleh ada hati perasaan dengan Allah Ta'ala? Apa kefiat yang kau boleh dapat macam tu? Macam tu sikit lah. Itu persoalan-persoalan saja nak timbulkan. Pasal memang kalau betul cara faham pelajaran mengenal diri, macam mana tutup guru ulama kita ajar dengan disiplin yang betul, dia takkan jadi gelong macam saya sebut tadi. Okay, lalu macam tu. Baik. Adapun tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih, kerana firman Allah Ta'ala, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Situ dulu. Ada soalan lain? Apa tu? Allah ni tak ada bagi dia misil nazir itu. Oh, misil syabih, syibhun, syabihun, nazirun. Terjemah tu seumpama lah bahasa Melayu. Syibih ni serupa, misil pun serupa, seumpama kan bahasa Melayu macam tu. Cuma dengan bahasa Arab, kalau nak buat sikit bandingan, kalau sebut bahasa asal dipakai macam ni lah. Misil tu seumpama, kan. Tashbih tu
seakan-akan. Okay. Nazir tu bandingan. Yang ni pun kadang saya terbalik takrif tu. Contoh misil macam mana? Pinang belah dua, belah ni macam mana? Pinang belah dua macam mana, apa maksud? Itulah misil. Allah Ta'ala tak ada misil. Okey. Pinang belah tiga. Boh untuk misal tu. Memang lain tak? Tu syabih. Yang ni ada syibih sikit kat situ. Untuk saya nak buat misal aja. Syibih tu apa? Nazir ni kulit pinang dengan pinang. Itu nazir. Jadi dalam tiga-tiga tu misil, syabih, nazir. Nazir tu dia lagi jauh daripada misil dengan syibih. Yang tu pun kadang saya silap takrif. Ingat? Baik. Mana satu, nazir dengan syibih? Mana kuat anda ingat? Saya ingat macam tu pasal syibih tu dia ada wajah juga syibih. Nazir tu paling lemah daripada misil, syibih, nazir. Allah Ta'ala jangan kata misil, pasal mislu, misli tak ada pada dia. Ada syibih, ada nazir. Pasal ayat Quran tu menafikan mislu, misli. Jangan kata nak umpama, tak lah. Mislu, misli pun tak ada. Nak seumpama macam umpama dia pun tak ada. Apatah lagi nak ada syibih dan nazir. Itu boleh faham bahasa macam tu, misal macam tu untuk faham definisi. Terjemah pun kadang tak boleh faham maksud perbezaan tiga-tiga tu. Kalau maksudnya mesin ni pinang belah dua. Kalau syibih ni pinang belah tiga. Kalau apa nazir ni kulit pinang dengan pinang. Boleh faham maksud tu. Yang hak dia kata seumpama dengan seumpama Allah tu maknanya hak jauh pun tak ada, hak dekat lagi tak ada. Ya, tu ya. Itu istilah kias aulawi lah. Kalau mislu, misli pun tak ada, mislu macam mana? Alhamdulillah tak ada. Itu yang saya guna. Ada memang bahasa Tok Guru saya dengan ni dia kata apa? Kalau seumpama Ta'ala tak ada, dia tak guna bahasa seumpama tu. Mula disebut ke Tok Guru dah. Tok Guru ni meninggal, disebut bahasa itu. Ni saya tiru bahasa dia ni. Kalau Tok Guru meninggal, banyak orang kata apa? Tak ada siapa serupa dengan Tok Guru ni. Jangan kata nak serupa dengan Tok Guru tu. Nak serupa macam nak serupa Tok Guru tu pun tak ada. Maksudnya jauh sangatlah. Jauh sangatlah. Kalau ganti ni tak ada rotan akar pun benda. Itu je lah. Yang tumbuh patah, yang hilang berganti, tapi yang tak tumbuh tak serupa macam yang patah. Yang berganti pun tak serupa macam yang hilang. Itu yang jangan kata nak serupa macam nak serupa, tak ada. Okey. Mahdud masih boleh dihadkan. Kalau kata huwal awalu, dia sajalah, kan? Maksudnya nak hadkan tu sempadan, dia jualah yang awal. Selain pada Allah Ta'ala tak akan duduk martabat awal wal akhir. Qadim dan baqa Allah je. Mana ada selain pada Allah Ta'ala? Qadim wujud yang hakiki, zati. Qidam, baqa ni khas sifat ilah. Bunyi mehduk tu slang. Okey, bagi. Jangan tidak. Ada yang berkaitan maksudnya yang macam ni, kalau mesin macam cibih macam mahdud ni ada juga. Dia pandang sudut lain lah. Pasal bila misil, syibih dan nazir tu maksudnya dia mahdud lah. Boleh dihad. Macam ni. Nak kita sebut apa? Engkau laksana bulan, masih boleh dihadkan engkau ni macam bulan lah kan. Ada seumpama. Boleh ditakrifkan, boleh dibuat satu misil, bandingan kan. Ada tasbih lagi situ. Engkau macam bulan. Allah macam bulan. Subhanallah. Untuk Allah macam celik dan buta. Itulah panggil nazir tu. Nazir tu untuk supaya takribil fahmi. Untuk hudur fil akli, untuk memudahkan faham, hadir di akal saja. Sebenarnya Allah Ta'ala ni perbandingan dia macam orang buta dengan orang celik ke tadi? Macam tu ke? Tidak, itu untuk banding saja.
Sikit lagi saya sebut. Rasa saya takrif saya tak sebut salah satu. Misil, syibih dengan nazir. Macam tu, macam mana? Ada setengah ulama kita buat pandangan macam ni. Ilmu Allah Ta'ala ni nak banding dengan ilmu seluruh makhluk ni, ibarat macam lautan yang luas saujana mata memandang ni, dengan seekor burung, dia hinggap di atas sampan, lepas tu dia celupkan paruh dia. Paruh burung bukan jenis lekat air kan, betul kan? Dia celup tu, apa kepasahan yang ada di paruh burung tu, itulah ilmu yang ada pada seluruh makhluk ni. Dan lautan yang luas tu adalah ilmu yang ada pada Allah Ta'ala. Macam tu nazir. Itu kulit pinang dengan pinang ni tu. Yang tu nazir tu, Allah Ta'ala tak ada nazir sebenarnya. Tapi yang tu untuk apa? Untuk takribul fahmi, untuk hudurun, tasawurun fil akli, itu saja. Sedangkan macam mana? Tak, Allah ni alim, kita jahil. La ilma lana. Itu kita. Itu tadi yang ada kat paruh burung. Kalau dengan makna hakiki paruh burung, air kat paruh burung tu, dengan lautan yang saujana mata memandang tu, andai katalah celup sikit sampai satu masa nanti, boleh tak meliputi macam mana ilmu Allah Ta'ala? Boleh tak? Macam tu ke Allah Ta'ala? Subhanallah. Yang tu yang dipanggil nazir. Maksudnya ada satu perbandingan yang terlalu jauh, adalah sikit untuk buat banding tu. Macam tu. Allah macam tu budak. Yang tu untuk memudahkan faham aja. Takribul fahmi istilahnya. Boleh. Tapi walillahil masalul a'la. Misal Allah Ta'ala lagi dalam tu, yang misal dia itu misal kita, misal ulama-ulama sebut. Kalau misal Quran macam mana hidup dan mati, memang jauh beza. Itu pun sebenarnya bukan macam tu makhluk. Makhluk dan Allah tu, Allah hidup, makhluk mati. Yang tu untuk nak cerita kita lah, sebenarnya memang kita amwat. Kita amwat, memang mati. Bukan pasal memang tak sama antara hidup dan mati dari segi realiti. Tu Allah punya nazir tu kemah, Allah punya misil tu kemah, untuk menunjukkan siapa Allah, siapa kita. Pasal dia tahu kita siapa. Satu dia bagi misal a'ma wal basir, ahya wal amwat, zulumat wan nur, zil wal harur. Itu istilah. Nak tadi yang terjemah Al-Quran ni, wa ma nahnu Masbuqin. Terjemah dia tiada kami dengan didahulu orang yang lain. Ya. Orang yang lain tu jadi naik fa'il bagi masbuqin pula. Dia terjemah orang lain, datangkan lafaz orang lain. Terus saja Didahului akan orang yang lain. Itu bahasa kaifiat terjemah masbuqin lah, orang yang didahului. Nak terjemah isim maf'ul masbuqin, orang yang didahului oleh orang lain. Patutnya kalau bahasa kita terjemah dengan kawan kita, tidaklah kami bimasbuqin, didahului akan, didahulukan oleh sesuatu. Cuma baca dengan maf'ul tu, kaedah kitab lama ni diterjemah didahulukan oleh orang lain. Orang lain tu nak menunjukkan majhul, tak tahu siapa, masbuk tu. Boleh faham maksud saya? orang lain jadi asalnya dia mahal dia kalau ikut jadi naib fa'il bagi masbukin tu, orang lain. Macam kila, apa terjemah Melayu? Dikata orang. Mana orang tu? Kila tu. Qala ba'duhum. Hum tu orang. Ni sabaqa, sabik, mendahulu. Masbuk, didahulukan orang. Orang tu apa? Nak kaifiat terjemah sirah isim maf'ul tu, didahulukan orang lain. Untuk terjemah isim maf'ul tu. Ya. Daripada segi lafaz ni bukan jadi nak kata naib fa'il ni tak. Dia untuk terjemahkan sirah isim maf'ul pada masbuqin tu. Kan masbukun didahulukan orang. Masbukun, masbuqin, masbuqan kan. Bimasbuqin, masbuqin, masbuqai ni, masbuqina kan. Didahulukan, didahulukan, masbuqin, masbuqai, masbuqin, masbuqina kan. Didahulukan, didahulukan, masbuqin, masbuqin, masbuqai ni, masbuqina kan. Didahulukan, didahulukan, masbuqin, masbuqai ni, masbuqina kan. Didahulukan, didahulukan, masbuqin, masbuqai ni, masbuqina kan. Didahulukan,
satu orang didahulukan dua orang, didahulukan orang-orang yang lain. Terjemah untuk sirah isim maf'ul itu saja. Itu uslub Jawi ni. Yang tu kena ngaji lain tu, tak faham dengar je. Yang tu orang yang tahu je boleh faham kami cerita apa. Tak masuk link, diam. Lagi. Masa itu je dulu, kita satu je ini, panjang ni. Lagi kita panjang mula lewat malam sangat tak? Tak panjang sangat pun lagi tak boleh fokus juga. Ada benda tak WhatsApp lagi ya. Gelak dah. Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lawar qulubana min nur hidayatika kama nawartal arda min syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fa'al nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على